Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Video kali ini akan membincangkan satu topik yang baru ya, iaitu parametric equation ya. Kalau dalam BM dia persamaan berparameter. Okey, persamaan berparameter. Baik, jadi yang saya gerakkan mouse ini ya, ini adalah bentuk umum bagi suatu parametric equation. Jadi kita perhatikan ya, dia biasanya datang dalam in pairs. So maksud dia x sama dengan ini dalam sebutan t, lepas tu y sama dengan gt ni dalam sebutan t, di mana inilah dia yang dinamakan parametric equation. Right, dan t ni adalah the parameter for the equation. Okay, jadi kalau kita lihat contoh kat sini kan, yang ini misalnya, cuba lihat, inilah yang disebut apa ni, parametric equation. Dia ada variable x, ada variable y, dan juga ada variable t. So macam tu. Okey, jadi ini adalah bentuk umum parametric equation. Okey, jadi kita cuba lihat satu contoh kat sini. Dia kata sketch. Apa soalan ni nak? Dia nak sketch kan? Sketch the trajectory bla 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 bla, dibagi t ni duduknya di antara 0 hingga 10 of the particle, terus ni, dan ini adalah dia punya the given parametric equation. So dia suruh sketch. Okay, dia suruh sketch saja, suruh sketch pergerakan bagi trajectory tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat? Okay, jawapan dia macam ni ya. Ini adalah jawapan dia. Inilah yang kita perlu sketch ni. Jadi kalau kita perhatikan, ada banyak point, nampak tak? Point start dengan 0, point start dengan 1, 2, 3, seterusnya sampailah point yang ke-10 yang last sekali kan. So dengan berarah, dan dia ada arah nak panah kat situ. Jadi macam mana kita nak sketchkan graph ni? Kita lihat soalan, apa info yang dia ada, apa info yang dia tak ada. Jadi actually dalam contoh ini semua tu telah pun diberi, iaitu yang ini pun diberi ya, persamaan berparameter ni, dan nilai t pun juga diberi, ini pun diberi juga. Okay, ini sebenarnya banyak membantu. So the biggest question is, kalau dalam satu soalan tu benda ni tidak diberi, ini tak ada, then kita kena guna cara lain. Okay, tapi tak apa, dalam contoh yang pertama ini everything is given. So the parametric equation is given here, as well as the values of t. Dia dari 0 hingga 10. So kita boleh ambil nilai integer lah ya, 0 termasuk 0 ya, termasuk 0 termasuk 10. So kita boleh ambil lah 0, 1, 2, 3, sebab dia minta sketching je. Dia bukan suruh kita graph. Kalau graph tu lain, dia suruh kita sketching aja. So we just take a few numbers, realistic numbers lah. Janganlah ambil 0, 5, 10. Itu dapat satu point aja, nak rakam macam mana? So tak boleh lah. So kita ambil a few points. 5 point pun tak kena juga, sebab kalau kita ambil 0, 2, 4, 6, 8, 10, we couldn't guess. Kita tak boleh nak agak lepas point ni pergi mana ya. Sudahnya nanti dapat garis lurus, lagi kacau. Jadi with realistic numbers of t lah. So kat sini kita ada 10 t kan, baru kita nampak. Jadi kita masukkanlah, kita buat table macam ni. Buat table macam ni. Yang ni yang kamu nampak ni, 0, 1, 2, 3 sampai 10 macam ni. Lepas tu x ni pula, x ni adalah yang ni lah, yang ni, yang t tolak 3 sin t ni kan. Inilah nilai x tu. Lepas tu 4 tolak 3 cos t tu adalah nilai y dia. Kita pun substitute. When t equal to 0, berapa nilai x dia, berapa nilai y dia. When t equal to 1, berapakah nilai x, berapakah nilai
y dia. So macam itulah seterusnya sehingga habis macam ni. When kita dah habis buat pengiraan, now this part, bahagian ini kan koordinat kan, koordinat x dan y kan. So kita pun plotkan dia roughly lah. So kita buat dan kita cantumkan semua, dan finally kita akan dapat sketching dia yang macam ni. ok, so saya nak beritahu, kalau kita mempunyai cukup maklumat ya, we are given parametric curve, lepas tu kita dapat kita juga diberi nilai t, dan kerja kita senang, tak payah susah payah, buat aja table dan sketching, boleh. ok, ini yang pertama. Baik, we go to second example yang macam ni. 8 lebih kurang sama je. Kalau tengok sepintas lalu kan, find the graph of the parametric equation. So maksud dia suruh dapatkan graph lah, suruh sketching juga sebenarnya ya. Dia suruh kita sketching juga. So jadi kita perhatikan kat sini apa yang kita ada. So sebenarnya kita diberi maklumat lengkap kat sini ya. Kita diberi the parametric equation as well as the t values. Kita diberi semua sekali, tetapi apa yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah saya tak guna table. So jadi kamu semua, kalau kita nak sketching the graph, kita boleh guna table just exactly macam example nombor 1 sebelum ini, yang ini. So dia akan produce the similar answers. ok, so jadi cuma saya nak tunjukkan kali ini without using the table. Macam mana kita nak dapatkan jawapan dia, macam mana kita nak dapatkan sketching dia. So just assume, katakanlah yang ini, yang nilai t ni kita tak ada ya, t daripada 0 hingga 2 pi ni kan, katakan dia tak ada. So how we are going to sketch the graph? That is the biggest question now. So now sekarang ni cara yang kita boleh gunakan untuk melakarkan graph adalah by using the elimination method. Cuba kita belajar kat sini ya. So saya akan buat something kat sini, akan buat something dekat parametric equation ini. Saya akan modifykan, akan adjustkan dia, akan buat something yang untuk dengan menggunakan sebarang cara supaya saya boleh dapat, cuba lihat ya. Finally, kalau kita lihat kat sini, saya akan dapat x squared plus y squared equal to 1 kan. So macam ni kan. So jadi maknanya saya telah pun mengubah sesuai. Saya menggunakan yang ini, menggunakan parametric equation yang dua ni. So saya akan buat something, oleh sebab dia melibatkan trigonometry kan. So jadi saya berpendapat dia lebih senang kita menggunakan rumus trigo identity ya, untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi cuba lihat, look at our first line here. Saya buat macam mana? So basically saya buat macam ni. Saya buat x sama dengan cos theta ni, cos t ni saya kuasa 2 kan. So dapat satu equation. Yang kedua ni pula dapat y sama dengan sin theta ni, saya squarekan dia, saya kuasa 2 kan kedua belah, saya dapat y kuasa 2 sama dengan sin t kuasa 2 kan. So jadi saya dapat 2 equation dan saya akan hapuskan parameter t yang macam ni. Sebab bila kita menggunakan rumus identity, basically we are going to obtain this part yang ni, yang saya gerakkan mouse ni ya. Dan this part is equal to 1 yang ni. Macam ni kan. So jadi finally kita dapat bentuk yang last kali ni, which is a circle with radius 1. So bila kita nak sketchkan dia, maka just a direct sketch macam ni je lah. Kita buat bulat, lepas tunjukkan dia punya radius dia 1, dan that's it. ok, inilah cara kalau kita nak produce, nak tunjukkan graph tu tanpa menggunakan table. So saya dah bagi 2 contoh yang berbeza ya. Jadi boleh gunalah. Baik, ini adalah first part. Our second part adalah kita nak belajar tentang the first and the second derivative for the parametric equation ya. The first and second derivative for parametric equation.
Ini bukan fungsi yang biasa. Kalau fungsi biasa memanglah kita cari apa? Kalau first derivative tu apa? Dy over dx kan. Lepas tu kalau second derivative tu adalah d kuasa 2y dx kuasa 2, betul tak? Now, itu adalah fungsi yang biasa. Now, we are dealing with parametric equation. Jadi agak berbezalah pendekatan dia. Jadi untuk masalah ini, secara umum dia kita ada dua rumus, ya, yang kita dapat lihat dekat sini, ya, nombor 1 dan nombor 2 kan. Ini 1 dan juga nombor 2. So jadi dy dx, ya, untuk parametric equation kita boleh peroleh dy dx ini menerusi hasil darab yang ini, iaitu dy over dt darab dt over dx. Macam ni. Ini adalah rumus untuk first derivative. Yang ni, apa-apa pun bila kita membincangkan tentang first or second derivative, dia akan end up dengan apa? Dia akan berakhir dengan apa? Dia akan end up dengan dy over dx for the first derivative and d kuasa 2y dx kuasa 2 for the second derivative. Sama je, tetapi kita olah dekat sini. Ini yang berbezanya dengan kalau kita nak buat dengan fungsi yang biasa kan. Now, oleh sebab kita berada dalam parametric equation, these are the approaches. Ok, ini adalah untuk first derivative dy over dx kan. Dan apa kat sini? Ok, bila sebut dy over dx, yang saya sebut sini apa? Discussion about the tangent. The tangent, ya, iaitu istilah yang paling mudah kita sebut adalah kecerunan. Right? Ya, kecerunan. Jadi ini kita gunakan kalau kita nak membincangkan tentang kecerunan tangent bagi satu-satu parametric equation yang diberi. Okey, baik. The second things adalah the second derivative. Ini juga adalah rumus dia. Jadi saya sebenarnya cuba untuk mencari similarity. Sebenarnya yang kamu nampak warna merah ni sebenarnya adalah untuk memudahkan kita semua untuk memahami. Saya tak nak kamu hafal. Tak perlu hafal yang ni, ya. Kalau nak hafal, bukan hafal yang ni, hafallah benda lain. Tak payah nak beratkan otak kita untuk menghafal benda-benda macam ni. Right? So jadi cuba lihat, kalau kita perhatikan betul-betul kan, tengok from the first derivative ni, yang ini, kita tukar apa sebenarnya? Kita tukarkan yang ini, betul tak? Nampak tak? Yang y ni. Y ni, kan ini dy over dt kan? So y ni kita replacekan dengan dy over dx. Yang ini. Okay, that's it. Itu sahaja. So sebab itu saya bagi tahu tak perlu hafal. We just do some slightly changes dekat y ni, then kita akan dapat second derivative punya formula. Okay, so boleh ingat ya? And of course, apabila kita nak buat second derivative, biasanya kita akan buat dahulu dy over dx ni. Kita kena buat dulu for derivative, then baru kita akan substitute the answer here into here, yang merah ni. Nampak macam banyak kerja kan? Tapi sebenarnya ini adalah dalam calculus, dalam beginning calculus yang basic-basic tu kan. So kita hanya extension sahaja, hanya penambahan sahaja. Kita akan menggunakan benda yang kita telah belajar sebelum ini di sini. Okay, so saya dah perkenalkan sedikit tentang parametric equation dan di dalam how to sketch the graph dalam dua cara yang berbeza. Lepas tu saya sambung dengan the first and second derivative. Ada dua formula kat sini, tak perlu hafal. So ini apa ni? Second derivative ni. Second derivative ini gunanya apa tau? Gunanya adalah discussion more to the concavity issues. Ingat lagi tak kalau satu graf tu concave up, concave down dan sebagainya kan? Dulu kita pernah bincang dalam beginning calculus kan? So dalam parametric equation juga ada juga benda ni. Okay, so saya stop dulu video ni untuk sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam video yang akan datang.